Semua Hutan Sarawak yang akan dibentangkan oleh Encik Ahmad Asrin sendiri. Dia merupakan pegawai projek kepada Semua Hutan Sarawak lah. So dalam bentangan tu dia akan lebih yang akan menerangkan tentang kaedah-kaedah pelaksanaan inventory dan kaedah kutipan data di lapangan dan ini cabaran-cabaran dan isu-isu yang kita hadapi lah masa program Semua Hutan jalankan. Dan untuk pengalaman kita, program tu kita jalankan dengan bantuan daripada pihak PRIM sebagai kita punya konsultan. So Dr. Hamdan ada pun dalam grup tu juga. So next ialah, so kalau tidak ada apa-apa kita jemput Encik Ahmad Asrin untuk bentang. Ready Encik Ahmad Asrin? Okey. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Abang Ahmad, Kepala Pengarah Hutan. Slide. Saya hormati Yang Berhajah Datuk DF, Tuan Hamdin Muhammad, Pengarah Hutan Sarawak, Dr. Hamdan, Tuan Dek dan semua rakan-rakan perjuangan sekalian. Assalamualaikum dan selamat salam sejahtera. Salam PKP semua. So, today dalam sesi perkongsian ilmu sempena PKP perkongsian ilmu Jabatan Hutan sempena PKP, saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan memberi taklimat tentang projek inventory dari hutan yang dilaksanakan di Sarawak. So saya akan dibantu oleh pegawai saya, Cik Ajmal untuk membuat pentangan ini. Dan juga sekira ada kerana projek inventory is a technical matter, dan sekira ada apa-apa soalan melibatkan technical, saya juga telah menjemput Dr. Hamdan untuk membantu dalam menjawab apa-apa persoalan yang technical. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini just to show foto satu daripada area di mana data collection dibuat di Ranjak Intimau. Untuk pergi sini memakan masa dekat 20 hari lah menggunakan bot kerana air yang tohor. Tuan Haji, tak nampak slide Tuan Haji? Tak nampak Tak keluar ni. Buka slide dulu, buka slide. Ke mana slide? Saya ingat introduction tadi, lepas tu saya tak tegur ni. Share screen. Share. Ada nampak? Belum nampak lagi. Belum buka lagi. Okey. Ada? Ya, okey dah. Silakan. Okey. Okey, saya teruskan. Ini adalah seperti yang mention tadi, satu sungai lah di Ranjak Intimau, di mana tempat sampel data collection. Okey, yang berbahagia Datuk dan semua rakan-rakan yang dihormati sekalian. So, memandangkan inventory matter subject is technical. So, let me present dalam layman pun bahasa lah, supaya dimahami, kerana kebanyakan daripada audiens kita adalah kaki tangan non-technical. So, senang mereka follow dan juga faham presentation yang akan saya bentangkan. So, first of all, kita faham what is inventory sebenarnya. Kalau mengikut dictionary.com yang dalam website, is a complete list of items such as the property, goods in stock or the content of building, ataupun senarai terperinci barang-barang yang terdapat di tempat tertentu seperti di pejabat, di supermarket, di kedai dan sebagainya. So di sini kita dapat buat inventory secara keseluruhan 100%, sama untuk business matter dan di pejabat. Satu barang hilang di pejabat pun kita BOI this is inventory barang lah. So what is forest inventory? Jadi forest inventory ialah collection of data, pengumpulan data sumber hutan
dalam suatu kawasan yang tertentu. Okay, memandangkan untuk mengambil data ataupun list stok dalam hutan is not perkara mudah, senang, yang melibatkan banyak kos dan masa. That's why FAO menggariskan bahawa untuk inventory hutan, we must use sampling technique. That's why we rekam the statistik lah. Without the proper sampling dan teknik yang salah, mana data akan jadi out lah. So, mengikut FAO, the latest dan accurate information, maklumat terkini dan tepat adalah penting untuk perancangan sustainable forest management dan juga strategi, dan juga untuk kepentingan pembuat keputusan, decision maker dan forest manager sama ada kita di Jabatan Hutan ataupun pihak camp manager ataupun toke-toke to make the decision. Jadi when we talk about SMM, dia very wide. Tuan Ricky dah mention tadi, yang salah satunya adalah forest certification. Jadi selainnya sustainable forest management ini banyak maupun ni. That's why data yang berguna. It's a very huge data. Kalau kita dah collect. Okay. So saya ingin menerangkan tentang jenis-jenis forest inventory. Ada 3 sebenarnya yang diamalkan di seluruh dunia dan juga termasuk di Malaysia dan di Sarawak. First is at the macro level, kita melihat secara general ataupun what FAO madah bird eye view is a National Forest Inventory dan Forest Resource Inventory. Kalau JPSM, our friend from JPSM, dia menggunakan istilah National Forest Inventory. Tetapi kita di Sarawak, kita tidak mahu di-confuse dengan national, so kita menggunakan scope Forest Resource Inventory. Tapi maklumat kita akan complement ataupun akan di-added kepada National Forest Inventory National. That is, dibuatlah secara berkala, every 10 years. Normally DPSM dia buat very 5 years, ada 10 years. So data yang dikodeknya adalah very general dalam forest quality, quantity, quality dan juga function of forest. So yang kedua, di sini terangga dalam map itu adalah label yang besar. Maknanya dengan label yang besar, samplingnya adalah rendah. Kita tidak dapat buat lebih detail kerana constraint, masa dan cost. So yang kedua adalah Forest Management Inventory. This is a management label for forest planning dalam specific area semada dalam satu PFE. Kita buat satu PFE inventory digelar Management Inventory ataupun FMU. Seperti yang Tuan Ricky mention tadi, satu FMU dia have semua Forest Resource Assessment. That is digelar Management Inventory ataupun sand area dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah Forest Operational Inventory. That is operational level ataupun micro level atau detail, very detail. Some country dia guna 100%. Tapi di Sarawak kita masih amal conventional one is 10%. So paling besar inventory dia 100% is more better because dia tahu stocking dia. Okay, ini adalah 3 jenis inventory. Tapi untuk pada pagi ini, saya cuma akan menerangkan atau berbincang dengan tuan-tuan mengenai Forest Resource Inventory. Okay, this is the background Forest Resource Inventory Project in Sarawak. Just jangan confuse bahawa inventory lain memang dibuat secara tepat setiap tahun lah memang ada buat. Contoh tamanya untuk operational inventory, tidak keluar kayu mesti malah 10% ataupun 100%. So untuk resource inventory, kali pertama kita buat is dalam tahun 69, itu tahun saya lahir lah. Itu dah dibuat satu tahun dulu lah. 69 hingga tahun 72. That is we collaborate dengan FAO. Kita cover 1.2 million hektar
of hutan bukit mixed with local forest yang asli, yang virgin, undisturbed. So objektif saya pada masa tersebut adalah untuk estimate timber, timber stocking dan species distribution untuk timber industry development. That's why kita menanggap map di sebelah tu, kita dapat lihat tanda merah ni, inilah kawasan inventory yang dibuat oleh FAO di kawasan bukit. Jadi pada masa tersebut, tahun awal 70-an, logging ataupun pemalakan lebih tertumpu kepada hutan paya, peat palm forest. Dan pada masa tersebut, logging baru bermula di hill. That's why Jabatan Hutan sebagai regulator masa tersebut kurang berpengalaman mengendalikan pemalakan di hill, dan kita menjemput FAO untuk datang membantu. That's why tugas pertama FAO dalam merancang merakam forest management untuk hill, mereka start dengan inventory-nya. Okay. So after I think 45 years, setengah abad, kita bermula lagi. Pada tahun 2016, kita plan untuk buat seluruh Sarawak. Tetapi kerana cost limited yang diluluskan serta manpower yang kurang, kerana pada masa tahun 2016 kita faham bahawa kaki tangan Jabatan Hutan semua ada aging, so kita buat cara berpasar. Pasar pertama adalah di kawasan SOB original yang keluasan 2.1 million hektar. Di sini kita mempunyai collaboration dengan pihak PRIM membantu kita untuk membuat design dan juga data collection. So Dr. Hamdan dari sini, saya mengucap terima kasih kepada pihak PRIM yang sungguh-sungguh membantu kita contribute. So objektif dia lebih dengan broader perspektif dia, selain daripada beyond timber interest, kita timber memang kita collect pokok-pokok, kita juga ambil biomass content, carbon stock, medicine plant, non-timber, dan juga kita mengesan existing wildlife. Jadi, why kita choose SOB masa tersebut? Karena dengan peruntukan terhad, kita ada sesi perbincangan yang di-lead oleh Tuan Abang Ahmad pada masa tersebut, mencadangkan because of SOB. Kita start dengan SOB, because of kepentingan kawasan tersebut. Saya tidak akan terangkan dengan detail kerana ada sesi selepas ini tentang SOB oleh Tuan Selina, dan ini adalah penting kita mendengar why SOB ini penting. Dan kita telah siap pada tahun 2018, report dah ada, dan nanti pegawai saya, kontrak saya, T. Azman akan membentangkan tentang result, method dan result. Selanjutnya pada tahun 2019 dalam rancangan Malaysia ke-11 apa nama RTP4, kita diluluskan untuk membuat extension. Kebetulan SOB extension telah diluluskan oleh YB Ketua Menteri yang bermula dari Lanjak Batang Air National Park sehingga ke Tanjung Datuk dengan seluas 0.56 juta hektar. Ini kita panggil fasa kedua. Dan fasa kedua dalam proses pelaksanaan, dan hopefully kita walaupun dengan cabaran sekarang PKP dan sebagainya, kita harap mampu dapat menyiapkannya untuk menghasilkan complete HOB area. Dan under Blok Master Plan, kita merancang untuk cover seluruh PFE di Sarawak. Dan semalam melalui presentation oleh Puan Madeline, kawasan SOB, maybe kita kena melihat lebih holistik lah, benda-benda secara holistik dan praktikal yang akan kita cover untuk kawasan PFE. Ini digelar kita sebagai fasa ketiga. Dengan ini kita akan masuk ke teknologi remote sensing lebih advance. Sebelum ini pun ada dengan SORIM, kita buat teknologi. Kebetulan kita dengan unit Dr. Fendi, kita akan melihat macam mana kita dah integrate
teknologi moden yang kita miliki ya untuk membantu inventory dalam field data collection dan kita enhance quality of information. Ya. Nah, ini kawasan KPI lah. Kalau kita tengok map yang kuning ini adalah SOB fasa 1, yang coklat adalah fasa kedua dan ke bawah ni adalah map untuk KPI di Sarawak. Tapi maksudnya kalau kita buat SOB di Sarawak, KPI di Sarawak, kita akan exclude kawasan SOB ya. Okey. Ini objektif dan skop. Objektif ya, untuk mendapatkan latest information lah untuk sustainable forest planning, sustainable forest planning dengan decision maker. Juga kita akan ada asas untuk forest growth and yield analysis. Ini yang diamalkan oleh JPSM. Mereka dah successfully supaya kita nak integrate melalui sistem yang ada di jabatan. Dan yang penting kita akan estimate volume, forest stand dan juga estimate carbon di Sarawak. Secara general secara am dan post scope, that is no need for us to detail lah. Kita akan buat design, specific forest strata, biophysical element, kita collect data lah, conduct planning dan sebagainya. Okay, this is a map showing SOB area, fasa 1 dan fasa 2. Okay, untuk metodologi, saya jemput Cik Ajmal. Cik Ajmal? Ya, okay. Terima kasih Tuan Haji. Baik, saya akan teruskan dengan metodologi ataupun kaedah yang diadaptasi dalam projek ini. Pihak FRIM selaku konsultan telah mencadangkan untuk menggunakan stratified random sampling. Di sini menunjukkan framework atau flow method tersebut. Yang pertama sekali, land use acquisition, di mana kita mengenal pasti forested area, PFE, TPA dan lain-lain. Selepas itu kita bangunkan strata dengan bantuan teknologi remote sensing. Kita menggunakan medium dan high resolution satellite image seperti Landsat 8, Spot 5, Worldview dan lain-lain lagi untuk menghasilkan forest canopy density ataupun kita panggil FCD. Contoh, tuan-tuan boleh lihat di bawah, dalam gambar di bawah tu, kombinasi beberapa indeks untuk menghasilkan FCD. Dan seterusnya, sampling points diagihkan secara rawak ataupun random, kemudian diikuti dengan kutipan data lapangan, dan akhir sekali analisa data lapangan yang merangkumi volume, vessel area, stand density, carbon stock, non-timber dan juga wildlife. Okay, next slide. Ini adalah inventory design. Contoh bagaimana kita mengenal pasti sampling points. Setelah kita mengenal pasti strata tadi, sampling unit akan dibangunkan dalam kawasan study area seperti dalam gambar rajah yang ditunjukkan. Satu sampling unit ini berukuran 10 km kali 10 km. Seterusnya bilangan sampling unit ini ditentukan berdasarkan 10% daripada kawasan kajian. Sampling unit mestilah well distributed. Kemudian intensity sampling points akan diagihkan dalam setiap sampling unit yang terpilih bergantung kepada nisbah strata. Dan akhir sekali kutipan data lapangan dijalankan di setiap sampling unit yang terpilih. Next slide. Ini adalah strata yang telah dibangunkan semasa projek inventory fasa 1. Kawasan ini meliputi kawasan mixed dipterocarp forest yang berbukit. Okay, level 1 kita identify lokaliti kawasan kajian iaitu HOB. Kemudian level 2 kita identify forested area dan non-forest area. Bagi non-forest area ini kita kecualikan, kita hanya
take into account forest cover. Kemudian level 3 kita bahagi jenis hutan mengikut altitude ataupun elevation, iaitu lowland dipterocarp, hill dipterocarp, upper hill dipterocarp dan mountain forest. Range untuk elevation adalah kurang daripada 300 meter untuk lowland, 300 hingga 750 meter above sea level untuk hill dipterocarp, 750 sehingga 1200 meter untuk upper hill, dan mountain forest melebihi 1200 meter above sea level. Kemudian terakhir sekali kita bahagikan kepada forest canopy density, iaitu low, medium dan high density. Untuk canopy density kita identify ikut percentage canopy cover, less than 33% untuk low, 33 hingga 67% untuk medium density dan melebihi 67% untuk high density. Okay, next. Ini adalah forest type composition, lowland, dipterocarp, hill, upper hill dan mountain. Kawasan HOB yang asal ini didominasi oleh kawasan hill dan upper hill. Okay, next. Ini adalah peta strata yang telah kita bangunkan semasa projek inventory fasa 1 yang lalu. Okay. Next. Baik. Ini pula adalah pembahagian sampling point kepada pejabat hutan wilayah bagi tujuan operasi kutipan data di lapangan. Sebanyak 4 wilayah yang terlibat, iaitu Sibu dengan 44 sampling points yang telah diagihkan. Wilayah Bintulu dan Miri masing-masing 44 kluster dan Kuching 33 kluster, menjadikan jumlah kluster yang kita jalankan adalah 165 dan bilangan plot sebanyak 660 plot. Next. Okey Dato', kita Kuching mendangkan SOB original dia tidak meliputi kawasan Kuching, so kita bagi kawasan CPA dahululah, mula dengan Lanjak Air Timur. Ini kawasan yang amat mencabar sebab tidak ada pembangunan Dato', susah tu akses. Tempat lain timbal lesen, kita berterima kasih kepada lisensi yang banyak membantu untuk sampai ke lokasi poin lah. Okay, seterusnya kita lihat strata yang dicadangkan dalam fasa kedua. Dalam fasa kedua ini, kawasan sambungan HOB daripada meliputi kawasan Tanjung Datuk sehingga Batang Air mempunyai pelbagai jenis hutan. Oleh yang demikian, kita mencadangkan tambahan strata hutan lain seperti mountain forest, kerangas, peat swamp dan juga mangrove. Dan MDF kita kekalkan seperti projek inventory fasa 1 yang lepas. Okay. Pemaluman Dato', kami semua hadirin sekalian, dalam SOB fasa 2 ini, kawasan ini adalah merupakan kawasan aktif pembangunan berbanding dengan SOB kawasan fasa 1 yang mostly mountainous. Jadi sini memang wujud pelbagai land use seperti NCR, settlement dan sebagainya. That's why sini ada unik because kita ada peat swamp Dato' dan juga mangrove forest untuk inventory. Jadi ini ada satu yang interesting untuk kita melihat result. Jadi kita tengok result fasa 1, then hopefully fasa 2 ini kita akan beri gambaran yang lebih komprehensif tentang forest type di Sarawak.
Ini adalah peta yang menunjukkan strata dalam kawasan HOB sambungan. Tapi ini masih belum di-finalize lagi lah. Okay, next. Baik, untuk sampling design dalam hutan Mixed Littoral Carp Forest ataupun MDF, kita telah mengadaptasi SOP daripada Windrock International following IPCC standards yang dicadangkan oleh pihak konsultan. Tetapi telah diubah suai oleh penyelidik FRIM agar sesuai untuk inventory hutan di Sarawak. Dalam figure 2 menunjukkan kluster sampling point. Untuk satu kluster ini mempunyai 4 subplot berbentuk L shape. Jarak antara setiap subplot adalah 100 meter dan jarak antara setiap subplot mempunyai nesting radius seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2. Okay. Nesting berradius 2 meter, 4 meter, 12 meter dan 20 meter. Dalam radius 2 meter kita akan banci pokok yang bersaiz kurang daripada 5 cm DBH dan tinggi kurang daripada 1.3 meter. Kita akan hitung sahaja bilangan pokok. Kemudian untuk dalam nesting 4 meter, kita akan mula banci pokok yang bersaiz 5 cm DBH sehingga 14.9 cm. Selain itu kita juga kira buluh, palma dan juga herbaceous plant lah. Okay. Next 12 meter radius kita akan banci pokok yang bersaiz 15 cm sehingga 29.9 cm DBH dan dalam 20 meter radius kita akan banci pokok yang melebihi 30 cm DBH. Selain itu kita juga membanci deadwood, standing deadwood dan juga line deadwood. Dan last sekali kalau tuan-tuan boleh lihat plot segi empat kecil berukuran 0.5 meter kali 0.5 meter. Di situ kita akan mengambil sampel tanah, sarap hutan dan juga non-tree vegetation. Okay, next. Okay, Dato'. Kalau kita tengok nesting radius tujuannya dibuat untuk yang nesting 2 meter itu, dia lebih kepada seedling. Yang 4 adalah sapling. Yang 12 radius itu kepada small tree dan yang radius 20 adalah untuk pokok yang besar lah, atau nanti kita analisanya, kita bagi kepada potential crop tree dengan harvester tree lah. Jadi sesuai kita dah buat based on SFM punya requirement itu. Okay, next kita lihat sampling design untuk Peat Swamp Forest. Untuk ini kita adapt kaedah daripada Center for International Forestry Research ataupun CIFOR. Sampling point di Peat Swamp juga menggunakan cluster, di mana satu cluster mempunyai 6 subplot dengan jarak antara setiap plot adalah 50 meter. Next. Baik, dalam setiap subplot ini terdapat nesting radius juga berukuran 2 meter dan 10 meter. Dalam radius 2 meter kita akan banci pokok bersaiz kurang daripada 5 cm DBH dan dalam radius 10 meter pula kita akan banci pokok bersaiz lebih 5 cm DBH beserta ketinggian pokok. Kita juga membanci pokok mati berdiri, standing dead trees dan juga line dead wood. Dan last sekali kita juga akan mengambil soil sample di forest litter dan juga non-tree vegetation
di luar radius 10 meter dengan jarak 12 meter daripada titik tengah plot. Tujuan kita ambil litter collection soil di luar radius ini kerana kita tidak nak ini diganggu. Kalau dalam ini orang bekerja sukat pokok dan sebagainya menyebabkan litter terjejas. That's why kita letak dekat luar. Tujuannya lah. Tapi tidak boleh terlalu jauh lah. Ini lah kita temper. Jadi kita tu dalam tapi kita faham bahawa dengan gangguan orang bekerja menyebabkan ada gangguan terhadap litter dan soil. Baik, untuk mangrove forest juga lebih kurang seperti peat swamp forest tadi. Cuma ada sedikit perbezaan lah. Contohnya jarak antara subplot adalah hanya 25 meter berbanding peat swamp 50 meter. Satu kluster juga mempunyai 6 subplot. Okay, next. Okay. Ini juga di-develop oleh SIPO atau teradapt dari SIPO dan di-modified based on Sarawak condition lah. Okay. Listing radius pula sedikit berbeza. Kalau peat swamp tadi maksimum dia 10 meter radius. Untuk mangrove pula adalah 7 meter. Lain-lain parameter sama seperti peat swamp tadi lah. Okay. Next. Okay, kemudian kita lihat assessment of carbon pools. Sebab dalam inventory ini kita bukan saja berminat dengan volume, stand density tapi juga carbon assessment. So untuk carbon pools ni ada 5, iaitu above ground, below ground, kemudian deadwood sama ada standing or lying, kemudian forest litter and saplings ataupun non-tree vegetation, dan last sekali adalah soil. Okay. So apabila kita bercakap pasal carbon, there will always be these 5 carbon pools lah. Okay, next. Deliverables bagi overall contents of Forest Resource Inventory Report. Okay. Ini adalah antara konten yang kita output lah. Okay. Yang first adalah stratification design and maps. Kemudian forest inventory design, kita produce stocking map. Kemudian results on stock and stand report. Merangkumi number of trees ataupun stand densities, volume, basal area, biomass, carbon stock, non-timber dan juga presence of wildlife. Dan kita juga akan mengeluarkan manuals, field manual lah for peat swamp and mangrove forest. Untuk mix di Terokap Forest kita dah ada jugalah untuk fasa 1 yang lepas. Okay. Next. Okay, now kita look, saya share lah results daripada fasa 1 yang lepas. Bear in mind bahawa data untuk inventory yang lepas adalah big data. So di sini saya hanya share few lah. Okay. Maybe interest tuan-tuan kelainan daripada yang saya share. So kalau yang lain tu kita boleh, tuan-tuan boleh contact pihak kami lah untuk dapatkan maklumat. Okay. So first kita lihat stand density ataupun trees per hektar based on diameter class in each forest type. Okay. Dalam graf yang ditunjukkan ini, kolom pertama sehingga kolom keempat merupakan kelas diameter, manakala kolom terakhir adalah purata ataupun average daripada kesemua kelas diameter tersebut. Kalau kita lihat purata kelas diameter ini, trend stand density menunjukkan peningkatan yang selari dengan pertambahan altitude ataupun elevation. Okay. Kalau kita lihat lowland forest,
menunjukkan stand density yang rendah berbanding jenis hutan yang lain dengan hanya 985 pokok sehektar berbanding montane forest pula dengan density yang tertinggi iaitu 1939,000 pokok sehektar. Ini menunjukkan hutan lowland pernah diteroka dengan aktiviti seperti shifting agriculture, penambatan dan juga lain-lain lah. Okay, next. Untuk volume pula, lowland juga menunjukkan average volume yang paling rendah iaitu sebanyak 155 kubik meter per hektar berbanding jenis hutan yang lain. Volume yang tertinggi didapati dalam hutan upper hill dengan volume sebanyak 208 kubik meter per hektar. Okay, next. Okay, untuk carbon stock, graf ini menunjukkan carbon stock untuk semua jenis hutan di mana terdapat perbezaan ketara dalam kalangan jenis hutan. Upper hill mempunyai carbon stock yang tertinggi di mana kawasan ini dipengaruhi oleh komposisi pokok yang besar dan juga kos woody debris di lantai hutan. Okay, next. Okay, ini kita pihak Frame telah membuat comparison of carbon stock untuk HOB Sarawak dan juga Pahang. Okay. Trend daripada graf ini menunjukkan hasil yang lebih kurang sama untuk setiap carbon pools seperti yang saya nyatakan tadi. Okay. Next. Okay, now untuk species composition, okay, bear in mind ini hanya kita menunjukkan number of species untuk 10% sampling kita lah of the study area. So number of species yang recorded adalah 241 species daripada 59 family dengan 11,048 bilangan pokok lah yang telah kita banci. Okay, jadual di sini di bawah tu saya tunjukkan species composition berdasarkan forest type, okay, di mana hill di Terokap mempunyai species composition yang paling tinggi lah. Dan untuk kesemua jenis hutan didominasi oleh shoria species. Okay, next. Betul lah. Kalau kita melihat trend ini seperti yang presenter sebelum ini Tuan Reti memaklumkan bahawa kawasan kita memang telah di usaha hasil ada lebih dari sekali Kita pun melihat trend bahawa di Terokap adalah berkurangan bandingkan dengan DIP walaupun kita namakan mix di Terokap forest. Jadi memang menampak ketara lah dari segi trend bahawa di Terokap kita semakin kurang banding dengan 6 DIP. This is satu yang kita mau melihat kalau kita membuat program restoration ataupun enhancement planting, kita coba fokus kepada yang telah hilang untuk di Terokap species. Seterusnya graf ini menunjukkan bilangan non-timber ataupun herbs yang kita jumpa dalam kawasan sampling point. Dapatan kajian sebanyak 40 spesies telah direkodkan. Bilangan yang terbanyak direkodkan adalah daripada ginger plant, daripada Alpinia genus, iaitu sebanyak 748 individuals, diikuti oleh rotan 686, kemudian ginger plant juga dari Etlingera genus 360, kemudian wild-grass 340 dan pandan 169 individuals dan seterusnya lah. Okay, next.
Baik, untuk result yang terakhir sekali, untuk fauna species ataupun wildlife, okay, beriman juga data yang kita collect adalah hanya untuk detection purpose sahaja. Kita hanya merekodkan kehadiran wildlife dalam plot melalui tanda seperti tapak kaki, kesan cakaran, dan sebagainya lah, bau ataupun najis, kehadiran najis. Ya, Datuk. Kerana pihak wildlife officer kita berminat mengetahui suatu spesies yang lebih kita ada maklumat di mana spesies itu berada dalam strata. Kerana tujuan inventory kita ini kepada detection sajalah dan membantu para researcher untuk lebih detail kerana wildlife survey ada teknik yang tersendiri lah. Kita cuma detect awal dan terpulang kepada wildlife officer untuk membuat kajian lebih mendalam. Okey, saya teruskan. Okey, Datuk. Just saya nak compare kalau kita melihat result yang telah dipresent oleh Azmal tadi dengan result yang terperoleh daripada FAO pada tahun 69 dulu, 72. Di mana hutan bukit kita compare HOB ni dengan inventory lama lebih kurang sama untuk kawasan hill ni Foka Forest. Tapi untuk pada masa tersebut mereka buat inventory komersial saja, iaitu 45 ke atas. Bahawa average timber komersial is 116 cubic meter per hektar sehingga 149. Average 130 cubic meter per hektar. Very rich lah. Siapa yang faham tentang density ni kalau kita lihat data kita lepas dan juga for certification mungkin ada tempat yang cuma kurang dari 30 cubic meter per hektar ataupun berbelas lah cubic meter. Maknanya menunjukkan bahawa trend pengusaha hasilan yang berkali-kali lah terjadi mungkin lebih dari sekali atau 2 kali, 3 kali. Okey, kalau dulu mereka dapat identify 600 spesies kepada 200 genera. Jadi majoritinya adalah dominate by ditokap. Sama meranti lah. Dan only limit number aja non-dip muncul dalam data mereka. Ini adalah sesuatu yang berbeza lah, kontradik dari 50 tahun lepas hutan kita. Ini penemuan lah. That's why di new era ini, 100 tahun jabatan hutan, we have to see benda ini positively lah. That's what has happened in last 50 years lah. Okay, jadi after FAO buat tadi, that's why dia sebenarnya inventory adalah untuk dia buat forest harvesting study sebenarnya untuk hutan bukit. Mereka juga ada buat volume study yang kita dah tengok sekarang ada volume table lah. Then yang kedua dengan data inventory, karena inventory tersebut tepat, mana data membantu mereka untuk membuat planning untuk planning harvesting yang cup dan diguna pakai hingga sekarang Datuk. Masa dia masih relevant. Walaupun kita tiada management baru kecuali certification lah. Profesional memang kita masih amal dan agak cekap, masih cekap. Walaupun sampai sekarang, walaupun 50 tahun dah kita guna. That's why kepentingan data inventory adalah important. To ensure forest properly managed of timber production, the FAO, UNDP project mula lagi kajian pada tahun 78 untuk formulate procedure lah for planning, design, forest harvesting and log transportation in mixed Itoka Forest Power. So dari study yang muncullah forest engineering plan yang kita guna pakai iaitu General Harvesting Plan, Detail Plan, PSC System. Semua itu dah masuk dalam PMP, Forest Management Plan. Ini hasil daripada kajian lepas. Okey, untuk conclusion Datuk, memang kita tengok normal trend lah di tempat lain juga lah. Density dan data acceptable lah. Tetangga mana lock over forest lah. Trend normal trend lah. So, jadi kita melihat bahawa forest kita regenerated. Jadi evident from last number stocking of small tree. Jadi kita banyak sebenarnya small tree lah. Restoration and recent program to be needed tempat itu. That's why
dalam map kita, dalam result kita, kita akan melihat kawasan mana yang degraded misalnya dalam SOB. Maybe manager of SOB ataupun restoration boleh berkongsi data lah dengan kita untuk menepati kawasan-kawasan yang perlu program ini. So now after kerana FAO develop volume table dulu Dato' adalah virgin forest. Now under not over forest we have to new volume table lah. Because dia perlu kajian yang berbeza lah. Okay. Jadi itu saya tunjuk buku manual lah untuk hill di Soka Forest yang kita pada siapa yang nak menjalankan kerja inventory in the future, mereka boleh menggunakan manual ini kerja yang very komprehensif. Ini adalah untuk hill. Pihak PRIM sedang develop untuk mangrove dan swamp. Okay, ini adalah kerja-kerja latihan di lapangan dulu di Mulu dan terus dengan kerja collection data lah. Ini grup-grup campur PRIM dan pihak jabatan. Okay, ini adalah kerja-kerja di lapangan, collection of photo. Okay, ini kerja-kerja dari pejabat hutan. Terima kasih kepada semua pejabat hutan wilayah Kuching. Kita tengok mereka pakai perahu ni di Lanjak Entimau dan di Mulu, di pejabat hutan wilayah Sibu. Terima kasih kepada kaki tangan mereka yang tungkus lumus juga, Bintulu dan Miri. Terima kasih kepada semua kerja lapangan. Walaupun mereka telah berumur tapi semangat mereka tinggi. Okey, ini adalah phase kedua, SOB fasa kedua. Maknanya spesies yang berbeza. Ini sultan yang berbeza. Jadi kita tengok perbezaan cara. Ini that's why SOB fasa kedua adalah amat penting juga untuk complete report dalam SOB. Memang kita tangga di area sebelah bawah ni Dato', memang pembangunan pesat memang dah berlaku lah, dan kerana situlah penempatan penduduk semua. Okay, that's to show kita data event gambar inventory zaman FAO dulu, nombor 9. Kita tengok pokok besar pokok dulu. Mereka buat inventory menggunakan tangga dan untuk menukar diameter. Ini kita tengok jumlah saiz pokok dulu lah. Terus tangga lebih 100 dbs ya. Okay, ini juga some foto dari kedai-kedai inventory dulu. Dan untuk makluman semua, the last forest guard atau sekarang ni forest ranger yang bekerja inventory pada tahun 70, saya ada peluang berjumpa, iaitu saudara Wan Mustafa dulu. Dia pension sebagai ranger lah. Dia adalah pegawai takhir yang ada di jabatan yang sempat bersih experience dia membuat kerja inventory FAO dulu. Masa tersebut dia baru masuk kerja dan dihantar terus ke hutan, dan apa yang saya faham oleh beliau, mereka distationkan di satu kawasan hutan selama 6 bulan. 3 ke 6 bulan lah, dan dia pernah, kerana dia bujang tersebut sampai 6 bulan, kerana accessibility agak sukar lah. That's why helikopter digunakan untuk mengangkut dan mengambil. Masa tersebut pun dah ada radio call lah Datuk, untuk emergency case lah, hal penting. So itu saja presentation saya dari unit inventory informasi Ajmal tentang projek inventory di Sarawak. So sekian, terima kasih. Okey, terima kasih saudara Tuan Haji Masrin dengan Cik Ajmal. So pematangan yang saya rasa very agak technical sikit lah. So terima kasih juga kena gunakan masa pembentangan yang agak ni lah, agak panjang sikit lah. Dan sedikit ringkasan daripada pembentangan daripada Menteri Hutan Sarawak. Dia menceritakan Tuan Haji Masrin, menceritakan mengenai kronologi Menteri Hutan Sarawak. Lepas tu dia menceritakan juga tentang jenis inventory, strata dalam inventory hutan. Lepas tu dia ada sampling design yang kita gunakan WIROC International following IPTC GPG 2006. Kaedah-kaedah inventory untuk hutan inland, swamp forest dan mangrove forest yang berbeza, dan ada juga maklumat data-data mengenai carbon pool dan data-data inventory fasa 1. Sebelum saya buka untuk soalan, saya jemput
Tuan Jack Liam dulu untuk bagi sedikit komen. Dia ada komen terlupa terlepas tadi untuk sesi pembentangan selanjutnya tadi. Silakan Tuan Jack. Okey, terima kasih Tuan Abang. Untuk pembentangan Tuan Haji Asrin dengan Saudara Ajmal, saya ada soalan dan komen. Nombor satunya adalah berkenaan dengan status hutan sekarang ini, hasil daripada inventory yang telah dilaksanakan oleh tim jabatan dan juga FRIM. Bolehkah kita menyimpulkan bahawa hutan kita sekarang dalam status hutan yang sehat? Itu soalan saya yang pertama. Yang keduanya saya ingin komen adalah data yang telah diperolehi lah semasa inventory ini sangat crucial lah. Dan salah satu data yang boleh digunakan oleh pihak CCD nanti untuk tujuan pewartaan kawasan PF yang mana kawasan yang belum lagi dijadikan PF yang telah dibuat inventory dan bersesuaian untuk dijadikan PF, mungkin itulah data inventory ini boleh digunakan bagi tujuan penyediaan MMKN. Yang ketiganya adalah dalam pembentangan Tuan Haji Asrin dengan Encik Ajmal juga memberitahu bahawa ada kajian karbon dilakukan dalam projek inventory ini. Saya sangat mengharapkanlah dalam kajian tersebut adalah kaki tangan kita, mungkin pegawai penyelidik kita yang telah dilatih lah bersama untuk mengetahui ataupun mempelajari kaedah membuat anggaran karbon. Bagaimana anggaran karbon ini dibuat so that pegawai-pegawai kita mempunyai kapasiti dan keupayaan dalam jangka masa panjang untuk mengendalikan kerja-kerja tersebut di masa hadapan lah, membuat estimation karbon di masa hadapan. Okey, itu 3 komen atau soalan untuk pembentangan Tuan Haji Asrin. Saya juga ada komen untuk respon lah untuk Dr. Hamdan tadi, kalau beliau masih ada di talian. Dr. Hamdan. Ada. Masih Okey, bagi tujuan kerjasama projek karbon dengan Petronas, dengan izin yang berbahagia Datuk, pihak Petronas telah menghubungi kita dan ingin membuat perbincangan lanjut berhubung potensi untuk bekerjasama dengan Jabatan Tuan Sarawak, dan jadualnya telah ditetapkan sebenarnya dalam penghujung Mac yang lepas, tetapi disebabkan oleh MCO, so mesyuarat ini terpaksa ditangguhkanlah, so belum materialize lagi lah. Untuk respon kepada Tuan Haji Abu berkenaan dengan potensi kawasan untuk diwartakan sebagai PF, Tuan Haji Abu ada mengatakan kita menyasarkan untuk mencapai 6 juta hektar, tetapi adakah kawasan-kawasan yang dikenal pasti oleh Cik Zarina tadi berpotensi untuk tujuan tersebut? Jawapan Zarina, yes, betul. Jawapan tersebut saya cuma nak explain lagi. Of course, ini adalah kawasan yang berpotensi, tetapi pada masa yang sama kita mempunyai pelbagai peringkat pewartaan yang perlu kita lalui. So justru itu, kalaulah proses itu dapat dilalui semuanya nanti, of course kawasan tersebut akan diwartakan sebagai PF kita dan sebahagian daripada 6 juta yang kita sasarkan. Terima kasih, Saudara Abang. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Jack. So, Dia Masin ada reply untuk soalan kemukakan? Okay, terima kasih Tuan Muhammad. Untuk Tuan Jack, saya cuba menjawab beberapa soalan. 3 soalan yang dikemukakan. Pertama, adakah boleh disimpulkan bahawa hutan kita masih sehat? Yep. Okey, apa yang kita data kajian ini, collection data ini cuma di kawasan SOB asal, 2.1 meter. Maknanya kawasan hill, bermula dari kawasan lowland sampai mountain forest. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok website Jabatan Hutan, mountain ni ada bagi lagi. Mountain low, mountain medium, mountain high. Tapi saya fikir kita cuma sampai mountain low lah. Karena ada based on elevation dia. Okey, apa yang dapat saya simpulkan bahawa struktur hutan kita telah berbeza.
komposisinya ataupun kualitinya berbanding dengan yang original 50 tahun lepas sebelum di logging memang berbeza. Memang land use development, pembalakan kah, fishing cultivation kah, settlement kah, forest fire kah ataupun illegal activity kah memang mengubah kualiti dan kuantiti dan faktor berbeza. Dan that's why kita segi positif kita melihat hutan kita dalam proses pemulihan dan boleh kembali sehatlah dengan program-program pemulihan yang efektif dan efisien dibuat dengan strategi yang tepat. This is the right time buat perdebatan embarking terhadap restoration. This is the right time lah. Terutamanya kita fokus dengan kawasan lowland. Maksudnya kawasan lowland kawasan yang kurang dari elevation ketinggian kurang dari 300 meter. Yang mana dia bermula dari sungai, di mana penempatan bermula lah, di mana land use banyak start berlaku lah, pembangunan lah, lebih aktif berlaku di kawasan lowland. Bisa kawasan fokus lah. Kerana di kawasan hill, kita masih ada sistem FAO dulu, FFP lah yang mengawal kawasan hutan dari diceroboh, berubah secara drastik kalau kita ada sustainable yield mechanism regime yang memastikan kawasan bukit kita yang diurus secara sustainable ataupun secara konvensional masih kekal. Tapi yang data inventory menunjukkan kawasan lowland memang cuma pokok kecil yang banyak tinggal lah, compare dengan hutan pokok besar memang dah habis. Itu jawapan pertama saya. Hutan sehat, kita boleh menuju kepada era barulah. Kita lupa history bahawa dulu hutan kita bersaiz 200-300 km boleh senang dijumpa. Sekarang ini nak jumpa 50 pun susah. Ini era baru yang kita mesti positif terima untuk pemulihan. Yang kedua, untuk kawasan pewartaan PF. Soalan kedua, okey, dalam PFE, dalam HOB memang ada PF, ada PFE. So itu adalah fokus area. Kita boleh share data kawasan mana yang disampel kita menunjukkan dia miskin. So itu boleh jadi penentuan. Dan mana kawasan yang cadangan PFE. Dan untuk inventory akan datang dalam keyword yang lebih kepada PFE dan purpose PFE lah. So di sana nanti kita melihat inventory lebih teliti lah untuk kawasan PFE. Okey, yang ketiga kajian karbon perlu ada kaki tangan Jabatan dilatih. So far memang amat sedih lah, amat mengecewakan juga kerana yang kita ada cuma PSH yang dilatih. Dia pun dah banyak berhenti, tinggal Azman saja. Dan kita ada dulu ada working group saya panggil. Kita panggil dari grup-grup dari research, ada beberapa orang yang join untuk ini. Tapi minat kurang pada masa tersebut. Honestly speaking, minat kurang. That's why mereka left group kita dan jika ada beberapa orang dan menyebabkan kajian ini tidak pemindahan ilmu tidak secara diambil secara baiklah. Maknanya kita ada gap di sana. That's why in the future maybe kita boleh identify orang-orang tertentu yang boleh dilatih dalam karbon ini lah. Untuk mungkin pihak atasan boleh melihat kepentingan benda ini untuk latihan. Satu grup khas untuk ini. Itu ada 3 komen saya lah tentang soalan dari Tuan Jek. Itu saja. Okey, terima kasih Saudara Masrin. Kalau ada soalan lagi, Dr. Hamdan nak sambah? Terima kasih. Ya, terima kasih Tuan Abang. So, saya nak ucapkan tahniah dan syabas lah kepada pihak Jabatan Hutan Sarawak yang telah berjaya merealisasikan lah walaupun baru di fasa 1, kita ada masih lagi sedang berjalan fasa 2. Tapi setakat ni result telah menunjukkan gambaran umum lah tentang keadaan hutan, keadaan semasa hutan di Sarawak dan kita akan cuba update lagi.
Dan berkenaan dengan report yang saya ada nampak komen dalam message tadi, adakah laporan inventory ni available? Sebenarnya kami bagi pihak konsultan telah menyediakan complete report lah untuk inventory fasa 1. Cuma masih menunggu green light daripada Jabatan Hutan Sarawak lah. Itu kiranya tindakan pihak Jabatan Hutan Sarawak untuk mencetak ataupun distribute that report lah. Sebenarnya kita dah ada report tu, cuma belum publish lagi. Lain-lain saya rasa okey kot, dah diterangkan dengan panjang lebar tadi oleh Tuan Nasrin. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Hamdan. So ada lagi soalan-soalan lain sebelum kita tutup majlis sesi pada hari ini? Datuk, ada nak tambah Datuk? Terima kasih Cik Bang Mat. Okey, untuk forest inventory ni Sarawak ni, this is a very important aspect lah. Kalau kita lihat dari segi perhutanan ni, ini adalah benda yang paling basic lah sebenarnya. Selain daripada yang lain-lainnya, certification apa, this is a new thing that yang kita buat, laksanakan forest landscape sebagainya. Yang asasnya, yang paling awal lah, even bukan sekarang ni, even 70, 60-an dulu pun memang dah ada forest inventory ni. Sepatutnya memang perlu diadakan berterusan. So proses forest inventory ni macam kita nak we want to know what is our stocking, apa yang ada dalam rumah kita sendiri. If we don't know what is our stocking, so how we want to manage our resources kan. So seperti yang selalu kita dengar, the volume of harvesting should be yang mesti equal to what is the volume of growth. Barunya sustainable. So this is how we want to know that kita punya volume yang masih ada. Otherwise kita buat projection yang harvesting projection, the volume estimate of our every year punya production 4 juta, 5 juta setahun tidak akan tercapai if we don't have the statistic dan juga all the data lah. So that's why it's very important. We have to ada maklumat inventory ni. Jadi sebab itulah saya nak ucapkan terima kasih lah kepada saudara Tuan Haji Ashrin, Akmal dan juga kita punya konsultan Frim yang telah pun membantu kita dalam menjayakan forest inventory ini sejak beberapa tahun yang ini, dan juga kepada semua anggota-anggota kita, kaki tangan kita di lapangan sebenarnya. This is not easy work. Kalau kita tengok tadi memang mereka ni berada di jauh di pendalaman kawasan-kawasan kita to get all this information buat inventory dan sebagainya. So kita akan laksanakan program ni secara berterusan. Kalau ikut sebenarnya, kalau international punya ni standard at least 5 tahun sekali. Semenanjung dah buat laksanakan every 5 years. Dia mesti ada forest inventory kan, national forest inventory. So kita ni dah baru nak buat lagi. Since 1970 kita baru nak start lagi. So kita dah banyak ketinggalan sebenarnya. So that's why kita akan laksanakan program forest inventory ni secara berterusan. So at least 5 tahun sekali kita mesti update kita punya data lah, supaya kita pun manage dan juga polisi yang kita buat tu selari dengan apa yang ada, resources yang kita ada di lapangan. Siklah kita buat satu perancangan tapi mengambil data yang yang dah obsolete kata orang, 1970. It's not. We want to make sure that our planning, our management is based on the latest data. Macam dia juga dengan SIDA Forest Management Certification, Landscape Policy. So we have to link all this program tu dengan the inventory dan sebagainya. So itu sajalah komen saya lah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pembentang pada pagi ini yang telah pun membentangkan paper mereka masing-masing dengan banyak informasi, dengan gaya persembahan yang menarik kita rasakan. Kita ucapkan terima kasih juga kepada semua sekretariat lah yang telah pun mengendalikan pembentangan pada pagi ini, especially saudara Abang Ahmad lah, agak baik sekali. So saya haraplah supaya
sesi pembentangan kita pada pagi ini dapat memberi manfaat ilmu kepada seluruh kita di seluruh Sarawak ni dan juga di mana-mana orang yang berada yang mendengar kita pada pagi ini. Terima kasih. Okey, terima kasih bagi Datuk. Terima kasih juga saya cadang untuk tutupkan sesi pada hari ini. So sesi kedua. Dan kalau ada soalan tuan-tuan boleh kemukakan di chat Zoom chat yang ada, dan saya dapati ada 3 soalan dan kita mohon pegawai pembentang dan timnya menjawab soalan-soalan yang kemukakan. Saya juga dipahamkan ada soalan dalam FB FB live streaming. Jadi mohon kepada pembentang untuk rujuk live streaming, ada soalan-soalan yang kemukakan sebab kita nak boleh soalan tersebut dijawab dan dibukakan kepada sekretariat sebelum kita buat untuk compilation atau proceeding lah. Kepada semua pembentang, tolong ambil mohon kerjasama tuan-tuan untuk perkara ini. Dan kesempatan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembentang yang telah melakukan satu perkara yang baik pada hari ini, dan pembentangan yang baik, pembentangan yang sangat baik dan maklumat informasi yang juga baik. Jadi well done semua, tahniah. Dan insyaAllah untuk sesi besoknya, sesi ketiga, kita akan memulai juga pada jam yang sama, jam 9 pagi, dan sesi besok akan difungsikan oleh Tuan Jack. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada bagi Datuk tuan-puan, dan tolong isi sekali lagi orang pengesahan kehadiran, sebab kita dapati ada yang masih lagi hadir tapi tak ada dalam serai kehadiran. So daripada maklumat yang kita terima, jadi kalau boleh tolong ingatkan lagi kepada kaki tangan, tolong sahkan lagi kehadiran pada hari inilah, dan kalau boleh yang semalam pun kalau terlepas pun sah juga. Dan kalau tak ada apa-apa sesi, so saya cadang untuk tangguhkan sesi pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih juga pada Dr. Hamdan daripada Frame yang ada pada pagi ini yang sama-sama membantu, dan terima kasih juga pada agensi-agensi daripada Hawu, Timber, daripada Kementerian STDC tak ada hari ini saya nampak tak ada nama. So terima kasih juga, dan kaki tangan dan jabatan di wilayah semua sekali, dan terima kasih, dan insyaAllah jumpa lagi untuk sesi seterusnya pada besok hari. Besok hari pun kita ada 3 pembentangan lagi ke atas, dan agak menarik juga pembentangan besok hari. Dan kalau tak ada apa-apa, so sekian saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, dan keep safe Stay at home. Okay, happy birthday.